Okey, sekarang kita nak belajar mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey. Apa tujuan kita nak mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? Supaya sesuatu maklumat ataupun data yang kita ada itu mudah difahami. Okey, contoh dalam ini rangkaian pengangkutan. Dari KL Sentral nak pergi ke TBS, dari KL Sentral nak pergi ke Port Klang. Kalau tak ada sistem rangkaian ni, susah untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey, rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat. Maksud ni, graf terarah dan berpemberat ni, kita boleh tengok contoh hari tu. Ada dalam buku. Ini adalah contoh graf terarah, ada arah, dan berpemberat, iaitu ada nilai dia. Di setiap tempat ada nilai dan ada arah anak panah. Okey. Satu lagi dia kata ataupun graf terarah dan tak berpemberat. Contoh macam ni lah, ada arah tapi tak ada pemberat. Boleh juga. Okey, ada lagi satu contoh graf tak terarah dan berpemberat. Contoh seperti soalan ni. Tak ada arah tapi ada pemberat di setiap tepi dia. Ini pula ataupun graf tak terarah dan tak berpemberat. Contoh ada di tepi ni. Ni tak ada arah, tak ada pemberat. Boleh juga. Okey. Kemudian kita tengok tajuk rangkaian pengangkutan. Okey. Rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Contoh dalam gambar rajah ni. Gambar rajah ni, ini adalah graf tak terarah sebab dia tak ada arah. Dan dia juga jenis tak berpemberat. Okey, dia tak ada pemberat. Kalau ada pemberat, dia akan tulis. Contohnya dari KL Sentral pergi ke Valley, harga dia berapa? Mungkin ada pemberat di situ, tapi ni dia tak ada. Jadi ini adalah satu contoh graf tak terarah dan tak berpemberat. Okey, lepas tu kita tengok ni, graf tak terarah ini merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen. Nama stesen. Ini adalah bucu. Okey, setiap bucu ni adalah nama stesen. Contoh dari KL Sentral boleh pergi ke mana ni? Ke Bangsar, boleh pergi ke setiap tempat ni lah. Okey, itu bucu dia. Dan tepi mewakili jenis kereta api. Tepi ni, line ni. Okey, garisan ni. Jadi tepi ni mewakili jenis kereta api. Contoh merah. Merah ni mewakili apa? MRT. Lepas tu kalau kuning ni jenis apa? Rapid KL. Kamu tengoklah ada laluan-laluan dia. Okey, jadi sistem rangkaian ni tujuannya nak memudahkan. Kalau tak ada kita di KL, mungkin boleh sesat. Okey, seterusnya tengok sini, rangkaian sosial. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa. Apa tu rangkaian sosial? Contoh Facebook, Twitter. Apa lagi yang kamu ada? Apa-apalah. Jadi tujuan dia digunakan untuk pekerjaan, perniagaan, bersosial, kekeluargaan. Tujuan dia semua baik-baik. Tetapi kadang-kadang dia juga mempunyai kesan negatif. Jadi kenapa boleh jadi negatif? Macam mana cara kita menggunakan media sosial tu boleh menyebabkan sesuatu yang memberi kesan negatif. Okey, contohlah kita bagi macam mana rangkaian sosial. Contoh hakim. Hakim ni merupakan pengguna Facebook contoh. Dia jadi bucu. Okey, hakim berkawan dengan Azri ataupun dia add Azri. Okey. Azri pula dia ada dia add siapa? Dia addnya Syafi'i.
Syafi'i pula @Faiza. Faiza pula si Azri. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian yang ada dalam Facebook. Jadi rangkaian ni dia boleh memudahkan apabila untuk mengetahui. Kalau Facebook kita jumpa mutual friend kan, inilah rangkaian ni. Daripada sistem rangkaian ni kita akan jumpa siapa mutual friend kita dengan kawan kita. Ataupun kalau contoh kita telah memviralkan sesuatu maklumat yang tidak benar, jadi polis akan cari. Jadi dia akan carilah maklumat tu mungkin dari siapa. Last kali dekat Faiza. Jadi rupanya Faiza dapat dari Azri. Azri dapat dari Hakim. Hakim mungkin dapat dari mana lagi. Jadi dia akan, tujuan rangkaian ni nak memudahkan bagaimana kita nak kita panggil lah mencari susur galur dia, asal dari mana. Okey, contoh 15. Contoh 15. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang dimainkan, yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, ni nama murid ada Edmund, Azwan, Rajan dan seterusnya. Contohnya Edmund permainan dia adalah badminton dan catur. Azwan permainan dia bola sepak dan sepak takraw. So semua jenis permainan ni dalam soalan ni, dia dalam penyelesaian buku teks ni dia kata dia nak bucu ialah jenis permainan. Jadi semua jenis permainan ni mewakili bucu. Bucu dia mesti dalam simbol begini, dot begini, titik. Okey. Dan tepi mewakili nama murid. Tepi tu ini simbol dia. Okey, so ada berapa jenis permainan dalam ni, dalam jadual ni. Kalau kamu tengok semua sekali ada badminton, catur, bola sepak, sepak takraw, catur sudah, ni sudah, 5 dah, 6. So ada 6 jenis permainan. So dalam gambar raja dia akan tulislah ke 6 bucu permainan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunan tu tidaklah seperti ini, boleh pelbagai jenis susunan. Kemudian kita tengok Edmund. Edmund bermain badminton dan catur. Jadi Edmund bermain badminton dan catur. Jadi kita buat satu garis, catur, badminton, catur. Jadi siapa nama dia? Edmund. Lepas tu contoh Azwan, bola sepak dan sepak takraw. Jadi kita cantumkanlah bola sepak, sepak takraw. Siapa nama dia? Azwan. Lepas tu Rajan, catur dan bola sepak. Catur dan bola sepak, Rajan. Begitu saja buat sampai habis. Okey?